Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita sekalian tip-tip kos internet marketing terkini bersama saya Fairuz Razak. Dan jika anda baru first time berada pada channel ini, pastikan anda tekan butang subscribe dan butang bell di bahagian bawah ini untuk melihat banyak lagi tips-tips berkaitan dengan pemasaran online. Dan untuk video kali ini, dah lama saya tak berkongsi, saya nak ingin berkongsi berkaitan dengan Facebook. Okey, dalam siri kali ini, video kali ini saya akan berkongsi berkaitan dengan Facebook Business Manager. Apa itu Facebook Business Manager? Okey, Business Manager ni merupakan satu tempat atau dashboard di mana kita boleh menguruskan kita punya page, kita punya pixel, kita punya ads account dan sebagainya. Dan ia memudahkan, contohnya kalau kita nak hire agensi lain untuk run iklan untuk kita, ia memudahkan kita punya urusan antara ads agency dan juga kita. Okey, jadi bagaimana untuk kita set up kita punya business manager? Kalau yang tak ada business manager, anda boleh tengok video ini sehingga habis. Dan kalau yang dah ada pun, anda boleh belajar sedikit apa function-function yang ada dalam business manager. Dan yang paling penting, anda kena tahu structure di dalam business manager itu. Sebab ramai orang yang pening di dalam structure untuk business manager tersebut. Jadi, tunggu apa lagi? Check it out. Okay, baiklah, untuk kali ini kita akan bersama-sama go through bagaimana untuk kita set up Facebook Business Manager. Okay, alright. Untuk Facebook Business Manager ni ada beberapa topik yang saya akan cover dalam video kita kali ini. Topik ni saya rasakan sangat-sangat penting untuk kita sebagai pemula ataupun baru-baru nak berjinak dengan Facebook Ads, tahu bagaimana struktur yang berada dalam Business Manager. Okey, untuk pertama saya akan pergi kepada cara-cara untuk set up Facebook Business Manager terlebih dahulu untuk siapa yang belum tahu cara untuk set up Business Manager. Dan kedua, kita akan pergi kepada cara untuk manage admin, di mana kat sini kita perlu tahu bahawa at least kita kena ada 2 admin. Okey, kenapa nanti saya akan terangkan. Nombor 3 adalah cara untuk kita manage people. Contohnya kalau ada orang yang nak bekerja dengan kita punya page, yang nak bekerja dengan kita punya ads account dan sebagainya, kita boleh meletakkan mereka di dalam kita punya business manager. Nanti saya akan tunjukkan cara-cara yang anda boleh gunakan untuk meletakkan mereka ke dalam business manager anda. Jadi anda boleh bekerja sama dengan mereka ini. Okey, yang keempat lah cara untuk manage partner. Okey, partner ni saya lebih suka mengatakan bahawa partner ni adalah orang yang bertanggungjawab untuk menguruskan iklan anda. Contohnya kalau anda mempunyai ataupun anda hire seseorang untuk run iklan Facebook Ads anda. Jadi mereka akan monitor dan sebagainya. Jadi cara yang paling terbaik adalah menggunakan fungsi partner ini. Alright. Dan yang kelima adalah saya akan tunjukkan cara untuk manage page. Okay, macam mana nak add page ke dalam business manager. Dan yang terakhir adalah cara untuk manage ad account. Okay, sebenarnya kalau ikutkan sebenarnya business manager ni sebenarnya banyak functionnya, tetapi 6 ni adalah function yang paling penting sekali yang perlu anda ketahui. Okay, alright. So, sebelum kita pergi, jadi saya ingin menunjukkan ini adalah satu structure. Okay, structure di mana contoh yang saya akan tunjukkan dalam video ini adalah, ini merupakan gambar saya lah. Okay, ini profil saya. Okay, profil saya, Facebook profile saya namakan sebagai Muhammad Fairuz Profile. Okay, Muhammad Fairuz Profile, saya nak tunjukkan connection antara profile dan juga Facebook page, business manager dan ads account. Okay, untuk profile, seorang profile dia boleh create Facebook page. Okay, dia boleh create banyak Facebook page dan dia boleh create satu business manager. Jadi apa fungsi business manager ni adalah, business manager ni dia akan bertindak sebagai untuk pengurusan aset-aset di bawah dia. Apakah aset-aset sebenarnya? Okey, aset-aset yang business manager boleh manage adalah contohnya macam page. Contohnya kita ada 10 page, ataupun kita ada klien punya page. Kita boleh manage di bawah satu bumbung ataupun satu dashboard yang dinamakan business manager. Okey. Dan untuk satu profile, Facebook profile,
anda mempunyai satu ads account. Okey, nama ads account yang tie dengan anda saya namakan sebagai personal ads account. Okey, di mana ads account ni anda boleh bawa ke dalam business manager anda, ataupun kalau anda tak nak bawa pun boleh, sebab kat dalam business manager ni anda allow untuk create satu ads account. Okey, untuk permulaan lah. Okey, jadi dia ada kelebihan dan kekurangannya, tapi at least saya nak beritahu bahawa setiap connection ni anda perlu tahu. Dan kenapa anda kena menggunakan business manager, sebab anda mungkin anda tertanya-tanya kan, sebab saya ada ads account, personal ads account saya ada, kenapa saya perlu nak gunakan business manager ni? Okey, sebenarnya ada banyak feature-feature yang advance ataupun yang tak ada dalam ads account yang ada dalam business manager. Okey, alright, yang itu yang dia banyak, jadi saya tak perlu huraikan, kerana pada video kali ini saya lebih fokus kepada anda untuk memahamkan anda structure dan bagaimana cara anda nak menggunakan business manager ini. Okey, alright. Okey, ini adalah contoh profil yang belum ada business manager, Facebook Business Manager. Jadi cara yang anda boleh buat adalah anda type kat depan ni, okey, business.facebook.com dan anda tekan enter. Okey, anda akan dibawa kepada page ini, iaitu Business Manager. Okey, yang ni untuk siapa yang belum ada Business Manager lah. Okey, and then kat bahagian ni anda klik pada create account. Okey, dan anda boleh namakan Business Manager account anda. Okey, alright. Contohnya anda nak namakan apa-apa pun boleh, tak ada masalah. Contohnya anda nak namakan namakan Muhammad Farus BM, and then anda masukkan anda punya email. Okay, and then anda tekan pada submit. Okay, and then anda boleh confirm your email address. Okay, dekat dalam anda punya email lah. Dan anda tekan done. Once anda tekan done, okey, bila anda telah selesai, anda akan dibawa kepada business setting ini. Okey, and then anda boleh tekan get started ni untuk anda get started kat bahagian sini, ataupun anda boleh terus ini adalah paparan untuk setting untuk business anda lah. Okey, jadi kat sini lah yang paling penting adalah kat bahagian sini, di mana people, partner, system user, page, add account, business asset group, apps, Instagram account, line of business dengan WhatsApp account. Kat sini lah yang bahagian yang paling penting. Okey, jadi macam mana nak akses kepada anda punya setting ni adalah anda boleh klik pada bahagian gear pada bawah ni, ataupun anda pergi kepada sini dan anda tekan business setting. Okey, alright. Okey, baiklah, untuk topik kedua adalah bagaimana untuk kita add 2 admin ke dalam business manager. Okey, ini sangat-sangat penting. Kenapa kita kena letak 2 admin? Okey, ini adalah contoh di mana business manager, Muhammad Fairuz Business Manager. Okey, jadi admin access kepada Muhammad Fairuz Business Manager ni adalah yang create profile. Okey, profile. Siapa profile yang create business manager, dia merupakan admin. Okey, dia merupakan admin. Okey, anda boleh letak banyak admin. Okey, nak letak banyak admin pun boleh. Tetapi ada kekurangan dia, ada cons dia yang anda perlu tahu. Contohnya anda letak entah siapa-siapa, anda letak admin yang anda tak tahu siapa, mungkin anda letak ads agency anda. Okey,
ataupun company yang runkan iklan untuk anda, anda tak kenal pun siapa mereka. Bila anda as admin, dia ada kelebihan untuk kick anda. Dia boleh keluarkan anda daripada business manager ni. Yang tu yang kita tak nak. Okay, alright, yang macam ni, apa praktis yang kita selalu buat adalah second admin ni mestilah orang yang kita kenal. Dan cara paling mudah adalah kita create satu lagi personal account. Macam contohnya saya ada 2 account ni. Yang pakai songkok ni, yang macam Melayu ni, account yang profile saya Muhammad Fairuz. Okay, and then Muhammad Fairuz ni create business manager di bawah nama Muhammad Fairuz BM, stand for business manager. Dan saya nak ajak second admin, iaitu profil saya yang kedua, iaitu Fairuz Razak. Ini profil saya Fairuz Razak. Okay, so macam mana cara untuk saya add Fairuz Razak ni? Jom kita tengok kepada video ini. Okay, baiklah, sekarang ni anda dah berada pada business setting. Okay, jadi macam mana untuk anda add second admin adalah, okay, yang ni adalah bila anda pergi kepada bahagian, okay, pastikan yang pertama ni anda pilih kepada business account anda. Okay, Muhammad Fairuz BM ni. Okay, ni ada perbezaan. Yang ni adalah business account, yang ni adalah personal account. Yang ni anda kena tahulah. Okay, bila anda ada banyak business, kalau kata contoh kat bahagian ni ada banyak, maksudnya anda ada banyak business manager. Okay, alright. Sekarang ni bila anda pergi kepada bahagian ini, anda pergi kepada bahagian people. Dekat people ni adalah anda boleh add ataupun anda boleh lantik second admin. Bagaimana cara untuk lantik second admin adalah anda pergi kepada people. Pada bahagian people ni anda letak add, and then anda tekan add. Okay, dekat sini, dekat bahagian ni anda letakkan admin access. Okay, admin access. And then anda letakkan email. Masukkan email. Contohnya saya nak jemput Fairuz Razak, iaitu second profile saya. Okay, sekiranya anda tak ada second profile, anda boleh letak isteri, suami, anda boleh letak ahli keluarga yang anda yakin. Sebab apa, kalau katakanlah profil anda kena ban dan sebagainya, anda boleh masuk semula. Itu je function dia. Okay, alright. Sekarang ni anda pergi sini, anda tekan admin access dan anda tekan next. Okay, ini menunjukkan bahawa saya tak masukkan page lagi dalam business manager ni. Tapi tak apa, tekan invite. Once anda tekan invite, apa yang berlaku adalah Fairuz Razak ni, dia akan dapat satu email. Dan bila dia dapat satu email ni, dia kena go through step yang ada dalam Facebook. Okay, dia akan kena namakan diri dia, and then dia kena masuk kat dalam dia kena terimalah invitation anda. Okay, once dia dah terima, yang bahagian pending ni akan bertukar menjadi macam ni. Dan dia akan ada logo shield ni. Okay, shield ni bermaksud Fairuz Razak ni adalah admin. Okay, alright. So, itu cara-cara bagaimana untuk anda add admin. Okay, untuk yang ketiga adalah untuk kita manage people di dalam business manager. People ni maksudnya orang yang kita mungkin adalah, contohnya kita adalah business owner dan kita ada orang di bawah kita. Contohnya ada orang tu bertanggungjawab di bahagian promotion, bertanggungjawab di bahagian close sale dan sebagainya, yang anda nak berikan akses page dan anda nak berikan akses ads account kepada mereka. So, apa yang anda boleh buat sebagai seorang business manager kat sini, anda boleh berikan akses employee access kepada Ali, Abu, Ahmad dan Azman. Okay, bagaimana cara untuk bagi employee access ini? Jom kita pergi kepada business setting. Okay, sekarang ni kita dah berada balik pada business setting. Jadi untuk add people pun sama juga. Konsep dia sama macam kita nak add admin sebentar tadi. Tetapi bila kita add ni, instead of admin,
kita boleh pergi kepada employee access and then kita letakkan nama email mereka. Okay, dan bila kita pilih employee access ni, kita show advance, kita boleh pilih beberapa role yang kita nak. Okay, contohnya sebagai finance analyst, okay, and then finance editor, okay, and then sebagai developer. Jadi mereka ni ada feature-feature yang mereka boleh access dan ada feature-feature yang tidak boleh diakses. Jadi anda kena tentukan. Okay, macam contohnya finance analyst ni, dia boleh access kepada financial details such as transaction, invoice, account spending and payment method. Okay, ataupun kalau anda nak bagi finance editor, edit business credit card information and financial details such as transaction, invoice, account spend and payment method. Jadi anda kena pilih yang mana anda nak. And then bila anda dah tekan ni, anda tekan next. Once anda tekan next, okay, saya dah add Fairuz dan Ifa ni. Ni first profile saya. Okay, anda akan perasan ada satu employee access. Okay, Fairuz dan Ifa, nama dia punya email. Okay, join bila. Okay, dekat sini, dekat bahagian sini anda boleh assign assets. Okay, apa itu assets? Macam saya bagi tahu, dalam assets tu dia ada bahagian ni. Ni asset, page, account, business, apps, pixel, semua tu dikira sebagai assets di bawah business manager. Okay, jadi anda boleh add asset. Dan satu lagi, kenapa bestnya gunakan business manager ni bila anda nak remove seorang. Contohnya Fairuz dan Ifa ni, dia bekerja dengan saya, dengan business account, business manager Muhammad Fairuz. Tetapi kalau contohnya dia dah tak bekerja, contohnya pada satu ketika dia nak berhenti kerja, apa yang saya boleh buat adalah, instead saya kena pergi setiap page kan, contohnya kalau saya pergi, saya bagi access kepada page apa semua pada bahagian page, saya kena pergi setiap page and then saya kena remove dia. Tetapi kalau kat sini, bila saya dah tahu okay, Fairuz and Ifa apa asset yang dia pegang ataupun yang dia boleh access, kalau saya nak remove overall, saya boleh tekan remove sahaja kat sini. Ataupun kalau kita nak limit kan dia punya access, kita boleh tekan edit. Okay, alright. Itu cara-cara bagaimana untuk anda menguruskan orang ataupun people di dalam business manager. Okay, the next one adalah cara untuk manage partner di dalam business manager. Okay, bila kita melantik seseorang ataupun agensi untuk run iklan kita, ini adalah perkara yang biasa berlaku, di mana kadang-kadang kita terus bagi admin access dan sebagainya. Itu adalah benda yang sepatutnya anda elakkan. Okay, sebenarnya ada banyak cara untuk kita bagi akses. Contohnya macam admin tu salah satulah, tapi tidak digalakkan. Untuk business manager ni dia ada satu function di mana kita boleh menggunakan function yang dinamakan partner. Partner ni adalah antara business manager dan juga business manager. Maksudnya dia tie di antara dua business manager. Bagaimana cara dia adalah, contohnya kalau macam saya adalah saya ingin mendapatkan contohnya saya hire kepada business manager warna merah ni, ads agency ni, saya hire dia untuk run saya punya iklan. Apa yang saya boleh buat, saya masuk kat dalam saya punya business manager and then saya boleh bagi give permission. Give permission ni maksudnya saya akan dapatkan business ID untuk ads agency ni, and then saya letak and then saya tekan next, dia akan dapat access. Ataupun contohnya ads agency ni pun boleh buat, dia boleh request access. Okay, dia ada, maksudnya dia ada dua hala lah cara untuk communicate ataupun untuk kita tie antara dua business manager ni, sama ada as a client or as a agency. Okay, untuk lagi detail, jom kita pergi ke dalam bahagian setting. Okay, sekarang ni kita dah pergi ke dalam bahagian setting dan kita nak tengok pada bahagian partner. Okay, alright. Kat sini, ini yang saya katakan. Contohnya kalau katalah saya nak bagi akses kepada ads agency tu, saya pergi kepada bahagian sini, saya add je. Nampak give them permission to work on your asset so that they can help you to manage your page or ads. Jadi kita pergi ke ads sini, kita dapatkan business ID. Bagaimana nak dapatkan business ID adalah, okay,
Contohnya kalau dia nak minta anda business ID, anda pergi kepada bahagian business info ini, and then anda pergi kepada bahagian dia punya ada info pada bahagian atas ni. Ini nama dia business ID anda. Okay, anda boleh copy ni and then anda boleh berikan kepada ads agency lah. Okay, contohnya kalau kata anda sebagai ad agency pula, anda nak request access kepada anda punya client, anda boleh tekan sini. Okay, get started. Okay, contact name, nama anda semua, anda letakkan email dan anda, okay, yang ni anda partner contact info maksudnya contact info client anda letakkan email mereka dan business Facebook business ID. Okay, anda as a ads account pun perlukan, anda as a agency pun perlukan business ID juga. Okay, pergi ke bahagian business info. Okay, and then partnership information ni anda pergi pada contohnya the partner role is media agency, and then pilih kat sini brand or business. Okay, alright, and then kalau dah boleh request asset type, nanti mereka akan dapat email. Okay, alright, itu berkaitan dengan partner. Untuk contoh ni saya tidak buat sebab ini adalah business manager yang baru. Okay, seterusnya kita nak manage page di dalam business manager. Okay, alright, contohnya sekarang ni business manager ini kepunyaan saya, Muhammad Fairuz business manager, dan saya juga dekat profile tadi, saya pergi pada bahagian atas sekali, saya ada create satu page. Page ni saya namakan FR Digital Academy. Okay, page ni pun saya baru create saja untuk contoh di dalam saya punya video ini. Okay, jadi apa yang saya perlu buat adalah saya boleh masukkan page ini ke dalam business manager. Okay, once saya masukkan page tersebut ke dalam business manager, page yang first dimasukkan ke dalam saya punya business manager akan menjadi primary, dia menjadi primary business manager page untuk business manager kita, dan orang lain tak boleh ambil page ni dan claim dia sebagai dia punya harta lah. Okay, alright, so macam mana cara untuk kita addkan page ke dalam kita punya business manager adalah seperti ini. Okay, sekarang ni anda pergi kepada business setting, pergi kepada bahagian page. Dekat bahagian page ni anda tekan add. Okay, kat sini anda boleh add a page, request access to a page. Yang ni kegunaannya sama seperti anda sebagai, macam contohnya anda sebagai ads agency dan anda perlukan request untuk access kepada klien punya page. Ataupun kat sini anda boleh create a new page. Okay, anda boleh pilih lah. Okay, jadi kalau kata untuk anda claim page anda sendiri, anda tekan add a page, and then masukkan page tadi FR Digital, masukkan ke sini. Okay, pilih dan tekan add page. Okay, once dia akan recognize, once dia dah tahu bahawa FR Digital ni adalah dibuat oleh profile Muhammad Fairuz, dia akan automatic masuk dan dia akan jadi anda punya primary page. Nampak tak? Dia akan owned by Muhammad Fairuz BM. Okay, alright, ID ini. Okay, okay, yang ni yang untuk yang terakhirnya adalah cara untuk manage ads account di dalam business manager. Okay, contohnya anda ada satu business manager dan anda, macam saya bagi tahu tadi pada permulaan tadi, saya ada bagi tahu bahawa untuk profile dia ada satu ads account personal. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana untuk anda akses. Anda boleh, okay, anda boleh masukkan personal ads account ni ke dalam business manager anda. Ada pro and cons, yang anda kena tahu di sini. Contohnya, once account anda ini pergi kepada business manager, dia tak boleh ada function untuk prepaid yang menggunakan perbankan internet tu. Dia kena pakai kad saja. Jadi yang tu dia punya kekurangan lah. Maksudnya once kita masukkan ke dalam business manager, automatically payment method dia akan bertukar kepada payment method
jenis kad lah. Anda perlu addkan kad kredit anda. Okey, jadi untuk itu anda kena untuk itu anda ada kekurangan sedikit. Okey, sebagai personal ads account. Salah satu cara lain adalah anda di dalam business manager ni anda boleh create, anda boleh create ad account anda sendiri. Jadi apa kelebihan dia? Contohnya lah, kalau kata account tersebut, account dalam business manager ni, ad account dia kena restricted ataupun kena ban, anda boleh gunakan ad account personal anda. Okey, itu antara case study yang saya ada, one of saya punya client, dia punya ad account dalam business manager dia kena ban. Okey, tetapi ad account personal dia still okey lagi. Jadi dia run ads dalam dia punya personal ad account. Okey, so kita pergi ke dalam business setting untuk lihat macam mana cara untuk kita settingkan benda ini. Okey, right. Sekarang kita pergi kepada business setting. Anda pergi kepada add account. Okey, untuk add account ni, nampak tak? Muhammad Fairuz BM doesn't have any ad account yet. Yang ni saya nak tunjuk. Okay, all of the Facebook ad account has been listed. Okay, dekat sini, okay, anda boleh add ad account. Okay, contohnya anda nak masukkan yang ad account, personal ad account anda boleh pergi ke sini. Okay, sama juga anda pergi kepada add account ID. Macam mana nak dapatkan add account ID untuk personal ad anda? Anda pergi kepada bahagian sini, macam saya tunjuk. Yang business account ni adalah untuk business manager, dan your account di sini, okay, your account ni adalah anda punya personal. Anda pergi ke sini, anda klik sini. Okay, once anda klik situ, anda akan dibawa kepada Ads Manager. Dekat Ads Manager ni, anda dapatkan dia punya ID. Kat mana ID dia adalah? Okay, ni ad account yang baru, memang tak run lagi, tak ada apa-apa. Dekat bahagian sini anda nampak 109864765549. Yang ni lah ad account ID anda. So contohnya kalau kata anda nak claim personal ad account anda ke dalam business account anda boleh berbuat demikian. Okay, contohnya kat sini. Okay, pergi balik hamburger ni, pergi pada business setting. Okay, ini cara untuk kita bergerak dalam business manager. Pastikan anda menggunakan yang hamburger ni. Hamburger menu ni dia penting. Hamburger menu yang kat atas ni dia penting. Dia akan navigate kita. Saya banyak menggunakan hamburger menu ni lah. Okay, sekarang ni, okay, bila ditunjukkan Muhammad Fairuz BM ni, okay, saya tahu saya dah berada pada setting business manager saya. Okay, and then tadi kita pergi kepada bahagian mana tadi? Add account. Okay, pergi sini, add account, masukkan ID. Bila once anda dah masukkan add account tersebut ke dalam business manager anda, dan anda tak boleh patah balik, anda tak boleh delete, anda tak boleh nak patah balik, kata tak nak lah. Jadi anda kena pastikan bahawa anda sepatutnya kalau kata anda betul-betul nak ni, anda boleh claim as anda punya business manager ad account. Okay, alright. Salah satu cara lagi yang macam saya kata tadi adalah create new ad account. Anda boleh create new ad account. Okay, kat sini anda boleh letakkan nama ad account anda. Boleh je letak nama apa-apa. Semua Fairuz ad accounts. Okay, saya suka letak macam ni. Okay, untuk permulaan, okay, sebenarnya untuk permulaan, okay, kalau as a business manager, salah satu feature yang menarik adalah anda boleh create seberapa banyak ad account, tapi dia mengikut apa yang anda dah bayar kepada Facebook. Maknanya penggunaan anda di Facebook. Makin lama anda menggunakan Facebook, makin banyak yang anda belanjakan, Facebook akan melihat kepada business manager anda sebagai salah satu bisnes yang boleh dipercayai, dan dia akan membenarkan untuk anda create banyak lagi ads account. Okay, so okay, untuk ad account name ni anda boleh tukar bila-bila masa, anda boleh tukar. Tetapi perlu diingatkan, untuk time zone ni, Kuala Lumpur dengan currency ni, pastikan anda pilih yang betul-betul. Sebab apa? Anda tak akan boleh ubah. Okay,
Contohnya ada orang yang tersilap, dia time zone dekat kat luar negara. Jadi bila kita nak baca data, dia akan jadi susah. And then sebab data dia berlainan, sebab time frame dia berlainan. Okay, so pastikan anda time zone dengan currency ni betul. Okay, nama ni Muhammad Fairuz add account, tekan next. Okay, this account will be used for, dia akan beritahu dia boleh gunakan untuk business manager ataupun kita punya client, tapi kita pilih untuk my business manager account lah. Okay, create. Once dah tekan create, sekarang ni anda boleh add, tadi anda boleh add yang admin tadi untuk manage anda punya add account ni lah. Okay, buat masa ni saya tak assign lagi. Okay, and then kat sini has been created, dan anda boleh add payment info. Bila anda tekan add payment info ini, okay, kat sini anda kena masukkan anda punya payment info. Yang ni penting sebab orang kadang-kadang tak tahu kat mana nak letak kan. Okay, I have an add credit to claim. Okay, yang ni tak ada. Okay, contohnya kat sini anda masukkan next. Okay, anda masukkan kad kredit anda. Contohnya anda masukkan kad kredit, nombor kad kredit anda dan sebagainya. Okay, once anda tekan save, dia akan minta SST ID ni semua. Okay, anda sekalian anda boleh skip terlebih dahulu. Okay, kat bahagian add account ni anda dah ada satu add account. Okay, sekarang ni macam mana anda nak manage add account ni? Contohnya lah, macam saya bagi tadi, people. Contohnya employee kan. Employee saya nak assign dia asset. Okay, and then saya boleh add asset. Once saya add asset, dia akan bagi tahu apa asset yang saya boleh add. Contohnya add account. Okay, Muhammad Fairuz add account. Saya boleh rantik dia sebagai untuk manage campaign. And then saya boleh save change. Itu cara bagaimana untuk saya, okay, untuk saya menguruskan people yang tadi. Alright. Okay, jadi itu saja untuk tutorial kita berkaitan dengan business manager. Hopefully dapat banyak input ataupun dapat at least membantu anda untuk tahu menguruskan business manager anda. Okey, sekarang ni anda dah faham apa itu business manager dan bagaimana cara untuk anda menggunakan business manager. Okey, macam saya beritahu dalam permulaan video ini, tak ramai yang faham struktur yang ada dalam business manager. Tak ramai yang tahu. Sebab kadang-kadang kita dah boost iklan dan kita tak tahu boost iklan tu sebenarnya dia dekat ads personal ke ataupun dekat ads account dalam business manager. So, jika anda masih lagi keliru dan sebagainya, anda boleh komen di bahagian bawah ini untuk saya jawab secepat yang mungkin. Dan kalau ada apa-apa soalan pun anda boleh tanya di bahagian komen di bawah ini. Sehingga kita jumpa dalam video yang seterusnya. Thank you very much.